441 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 18,845 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan jumlah kes baharu itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Daripada jumlah tersebut, 440 adalah kes tempatan, manakala satu adalah kes import. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, 4 kes dalam kategori 4 yang mana memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Dan tidak ada kes dalam kategori 5 yang memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun unit rawatan intensif. 61 telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 16,290 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah 2,453 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasihan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 32.6%. Dalam pada itu, terdapat 60 kluster aktif yang sedang di bawah pemantauan Kementerian Kesihatan pada ketika ini, yang mana tidak ada kluster baru yang melibatkan premis perniagaan maupun tempat awam telah dikesan. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 8 Februari 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94% daripada keseluruhan penduduk di negara ini. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 43.6%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam semalam hingga 4 pagi tadi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompan di seluruh negara. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wad Din, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujung kepada kenyataan media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan fasa awal fasa endemik, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan bahawa fasa awal endemik di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 akan dilanjutkan selama sebulan lagi bermula hari Selasa 15 hari bulan Februari 2022 sehingga hari Isnin 14 Mac 2022. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan sekatan pergerakan yang dilaksanakan semasa operasi peralihan iaitu arahan untuk berada di rumah atau kediaman masing-masing bermula 12.30 malam hingga 4 pagi juga akan dilanjutkan sehingga hari Isnin 14 Mac 2022. Pelanjutan fasa awal endemik ini adalah mengambil kira keadaan situasi penularan jangkitan COVID-19 yang kian meningkat sejak kebelakangan ini. Oleh itu, pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan terus membuat pemantauan terhadap penularan jangkitan serta akan melakukan sedaya upaya bagi memastikan langkah-langkah yang bersesuaian dibuat bagi keselamatan rakyat dan penduduk negara ini. Selain itu, pelanjutan ini juga memberikan masa kepada pihak kerajaan untuk memastikan kes-kes jangkitan serta kadar bed occupancy di pusat-pusat pengasingan adalah kekal rendah. Mempergiatkan usaha untuk meningkatkan liputan pemberian dos penggalang atau booster dose secepat mungkin dan seterusnya melaksanakan pemberian suntikan vaksinasi kepada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun nanti sebaik sahaja bekalan vaksin diperolehi, insya-Allah.
Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri turut mengingatkan orang ramai agar terus mematuhi prosedur operasi standard. Orang ramai adalah diingatkan untuk terus mematuhi prosedur operasi standard, Standard Operating Procedures, SOPs, seperti menjaga penjarakan fizikal, memastikan jumlah kapasiti yang dihadkan, memakai sungkup muka, menjaga kebersihan, menggunakan aplikasi BruHealth secara mandatory. Malah penggunaan ART adalah digalakkan sebelum memasuki premis-premis. Selain itu, bagi mereka yang masih belum mendapatkan atau melengkapkan suntikan vaksinasi COVID-19, adalah dinasihatkan untuk mendapatkannya dengan segera bagi menjaga keamanan, keselamatan dan kesejahteraan tanah air kita. Berikutan kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan mengenai kluster rumah melibatkan penuntut-penuntun di beberapa buah sekolah, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan menyeru kerjasama pihak awam, khasnya ibu bapa, untuk berhati-hati dan berwaspada dengan mengambil kira nasihat kesihatan sebelum memutuskan untuk keluar rumah bersama ahli keluarga dengan tujuan yang kurang penting. Ini kerana ianya boleh mendedahkan ahli keluarga kepada jangkitan yang boleh menjejaskan kehadiran pelajar untuk mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan menjelaskan setakat ini tidak ada kluster sekolah dikesan. Walau bagaimanapun, negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di fasa awal endemik dan kes COVID-19, terutama sekali dengan adanya varian Omicron akan dijangka meningkat, yang mana kes boleh dikesan di mana saja termasuk rumah kediaman, tempat awam, premis perniagaan maupun institusi pendidikan. Justru orang ramai perlu terus mematuhi SOP dan garis panduan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan serta mengamalkan tanggungjawab sosial semasa kita hidup dengan COVID-19, antaranya memakai sungkup muka bersesuaian apabila keluar dari rumah atau berada dalam kalangan orang lain. Amalkan penjarakan fizikal, amalkan kebersihan diri setiap masa, lakukan ujian ART secara berkala dan dapatkan dos ketiga vaksin COVID-19. Usaha digitalisasi telah mengambil peranan penting dan menjadi tumpuan terutamanya semasa pandemik COVID-19, yang mana usaha-usaha transformasi digital semakin giat dilaksanakan. Usaha bersepadu perlu dipercepatkan bagi membolehkan negara-negara rantau Asia Tenggara tidak ketinggalan dengan perkembangan digital. Perkara ini dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika mewakili negara Brunei Darussalam dalam persidangan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD bagi Menteri-Menteri Asia Tenggara kali kedua secara maya petang tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud menjelaskan, negara Brunei Darussalam melalui Manpower Planning and Employment Council MPEC memperuntukkan dana di bawah rancangan kemajuan negara bagi pelaburan ke arah pembangunan modal insan. Darussalam's own digitalization agenda has been further accelerated with greater focus being made on supporting the survival of our MSMEs, particularly during this difficult time, and how they can sustain their businesses going forward. With close collaboration between the government of Brunei Darussalam and the private sector, various digitalization initiatives have been introduced to encourage MSMEs to embrace technological transformation in the new norm. Persidangan dihadiri oleh negara anggota OECD dan negara anggota ASEAN. Pembukaan rasmi persidangan dimulai dengan ucapan daripada Tuan Yang Terutama Cheng Oi Yong, Menteri Luar Republik Korea, Tuan Yang Terutama Don Pramudwinai, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Thailand, dan Tuan Yang Terutama Matthias Coman, Setiausaha Agung OECD.
Beberapa strategi dan tindakan digariskan dalam Pelan Strategi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bagi tahun 2020-2024 yang mendukung fokus utama tahun 2021 dan 2022 iaitu ke arah pembangunan sosioekonomi yang resilient. Antara strategi utama kementerian tersebut adalah bagi mereview dasar, akta dan garis panduan serta meneliti keperluan dan pengemaskinian pelan tindakan supaya lebih sejajar dan menepati keperluan masa kini. Berucap semasa sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan 9 pencapaian utama telah dilaksanakan. Seperti Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Allaun Orang Kurang Upaya Pindaan 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya. Mereview strategi dan pelan tindakan di bawah Majlis Kebangsaan Isu Sosial, memastikan tidak adanya ketirisan kepada golongan yang berhak untuk diberikan bantuan, mengukuhkan sistem sokongan bagi OKU, meningkatkan mandiri ekonomi yang mencukupi melalui kemahiran pekerjaan dan keusahawanan dan memanfaatkan kemudahan sistem digital dan teknologi. Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035 yang dilancarkan pada Disember 2020 adalah asas kepada segala inisiatif yang dilaksanakan bagi belia. Mengukuhkan identiti dan jati diri bangsa melalui pelbagai program dan aktiviti budaya, sejarah dan warisan. Memfokuskan usaha mengembang maju sukan prestasi tinggi bagi membangun atlet elit yang boleh meraih pingat dalam bidang sukan berprestasi tinggi di peringkat serantau dan antarabangsa dalam jangka masa panjang. Mengetuai rombongan ahli Majlis Mesyuarat Negara semasa sesi muzakarah ialah Yang Berhormat Awang Haji Mohimin bin Haji Johari alias Jahari. Sesi berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Negara Brunei Darussalam menyalurkan 2 jenis bantuan asas iaitu bantuan pek makanan melalui the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East UNRWA khusus untuk di wilayah Gaza dan bantuan bekalan perubatan khususnya kenderaan ambulan. Bantuan tersebut adalah hasil daripada tabung kemanusiaan Palestin 2021 yang telah dibukakan kepada orang ramai selama 3 bulan bermula 26 Mei 2021 sehingga 23 Ogos 2021. Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman penyerahan sumbangan tersebut berlangsung petang tadi bertempat di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Terdahulu, Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berkata, peruntukan berjumlah lebih RM1 juta digunakan sebaik mungkin bagi menyampaikan hasrat rakyat negara ini untuk membantu rakyat Palestin. Penandatanganan Memorandum Persefahaman ditandatangani oleh Dr. Nur Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Ghanim International Corporation, manakala the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East UNRWA diwakili oleh pengarah perkongsiannya Karim Amir. Turut hadir Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Daerah Belain sememangnya dikenali sebagai pengeluar sumber terpenting negara dan menjadi destinasi tumpuan bagi aktiviti-aktiviti ekopelancongan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa pelancaran pakej produk pelancongan Belain. Majlis berlangsung di Pusat Biodiversity Tropika pagi tadi. Dayang Hajatu Tiati binti Haji Abdul Wahab berkata, beberapa produk dan aktiviti yang diungkayahkan oleh ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung MPK telah diperkenalkan yang berpotensi untuk dijadikan tarikan pengunjung di daerah Belain. Majlis diteruskan dengan penanaman pokok dan lawatan trek di Pusat Biodiversity Tropika, Taman Rekreasi Hutan Loagan Lalang
dan rumah panjang mendaram besar di Kampung Labi. Pelancaran pakej produk pelancongan berlain adalah sebagai kesinambungan daripada pelancaran pakej produk pelancongan Temburong dan Brunei dan Muara sebelum ini. Acara diungkayahkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan. Maklumat berkaitan dengan konsep ketuhanan iaitu bacaan-bacaan doa dalam solat yang perlu dihayati sebagai pendinding dari wabak dan bencana disampaikan semasa jerayawara vaksin ketuhanan dan tawakal. Jerayawara Anjuran Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid diadakan di masjid utama di seluruh daerah selepas solat Maghrib hingga solat Isyak. Jerayawara telah giat diadakan sejak bulan Januari dan diteruskan semalam di Masjid Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba. Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB dalam ceramahnya menyeru agar jemaah masjid mengamalkan bacaan wirid selepas solat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar semua mendapat kelebihan dari amalan tersebut. Konsep tawakal sepenuhnya bererti bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah mengikuti prosedur operasi standard SOP, penjagaan kebersihan, kesihatan serta pengambilan vaksin dan mengamalkan vaksin ketuhanan sebagai amalan harian. Para pelajar lepasan sekolah dan mereka yang berminat untuk meneruskan pengajian di Universiti Brunei Darussalam kini boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai program dan kelayakan kemasukan yang diperlukan semasa Expo Pendidikan Tinggi 2022 secara maya yang diadakan sehingga 11 Februari 2022. Expo boleh diakses melalui heexpo.moi.gov.bn. Expo berkenaan disertai oleh jabatan-jabatan kerajaan, bahagian-bahagian dan unit-unit di bawah Kementerian Pendidikan serta agensi-agensi lain, institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Sementara itu, Hari Terbuka UBD akan diadakan mulai esok 10 Februari hingga 12 Februari 2022. Orang ramai boleh membuat pilihan sama ada mengikutinya melalui sesi secara maya atau menghadirinya secara fizikal. Bagi yang berminat, boleh menempat slot melalui aplikasi QAM sebelum mengunjungi Sangkin Kotyan, Institut Sains Kesihatan Pangeran Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah UBD. Kemasukan hanya dihadkan pada 75 individu sahaja yang ditemani seorang ibu bapa atau penjaga. Hanya 3 slot dibukakan setiap hari. Pengunjung dimestikan menjalani ujian saringan ART sebelum dibenarkan masuk ke expo tersebut. Maklumat lanjut mengenai program dan syarat kemasukan boleh diperoleh melalui laman sesawang www.ubdopenday.com.